Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani Bukit Kewangan Kuala Lumpur. Dan malam ini isu yang kerap kita bangkitkan dan semakin kita bangkitkan dalam 2-3 minggu yang terakhir ini kerana ia membabitkan keselamatan orang ramai dan secara rawak. Sesiapa pun sebenarnya boleh menjadi penumpang bas, tapi adakah anda akan selamat sampai ke destinasi? Itu persoalan yang akan kita bincangkan malam ini. Dan beberapa hari yang lalu kita kerap memberikan ruang kepada sama ada agensi yang menyelia dan memastikan industri bas misalnya, tetapi juga kepada mereka-mereka yang lain termasuklah pengguna dan sebagainya. Malam ini Agenda Awani akan memberikan ruang kepada seorang pengusaha bas untuk memberikan pandangan beliau tentang perkara ini supaya kita ada maklumat daripada pelbagai aspek. Tetapi sebelum itu, rakan saya, Saudara Hilal yang kerap dalam Kini Trending bersama dengan Agenda Awani, malam ini akan memberikan perspektif penumpang bas. Kerana pada hari ini secara rawak, Saudara Hilal memilih sebuah bas ekspres dan kita lihat sama ada beliau mendapati bahawa ia begitu memuaskan ataupun memberikan begitu kerisauan sekali terhadap keselamatan. Saudara Hilal boleh terus berikan kepada kita gambaran ketika anda menaiki bas secara rawak pada siang tadi. Baik, Cik Sam, sebenarnya apa yang boleh saya kongsikan, bila saya naik bas tadi, saya tengok rakyat ataupun orang-orang penumpang-penumpang lain yang turut sama bersama saya ataupun rasa risau berkenaan dengan perkhidmatan yang ditawarkan. Tetapi bila kita sudah naik bas, biasanya pengguna-pengguna bas ataupun penumpang bas dia akan naik dan duduk di dalam bas untuk terus cuba mendapatkan keselesaan lah seperti biasa. Tetapi bila masuk saja keluar saja daripada Bandaraya Kuala Lumpur, iaitu melalui Pudu Raya ke highway utara selatan, apa yang saya boleh katakan sebenarnya pemandu itu sudah mula menunjukkan macam gaya pemanduan yang sedikit berbahaya pada saya, sebab apa yang boleh saya lihat. Jadi sebab saya duduk di depan sekali tadi, saya tengok pemandu ni dia mula memandu laju tetapi dia memotong dari sebelah kiri. Kalau kita tengok di papan tanda, sebenarnya pemandu-pemandu bas tidak dibenarkan pun sebenarnya untuk berada di laluan kanan. Mungkin itu yang menyebabkan pemandu bas terbabit mengambil tindakan untuk memotong di sebelah kiri. Tapi apa yang boleh saya kongsikan kepada Cik Ken dan juga penonton Agenda Awani malam ini, sebenarnya dari segi kelajuan, melebihi had laju itu adalah mungkin juga adalah satu perbuatan biasa, sebab saya tengok dari gaya ataupun bahasa badan seorang pemandu bas itu, dia seperti biasa, memandu bas seperti biasa, tetapi bila saya tengok di bahagian kelajuan, ianya sudah melebihi 110 km sejam, yang mana kalau kita tengok dekat meter tu sendiri, dia dah meter tidur lah orang panggil. Itu yang kita boleh katakan lah, Cik Kem. Saya melihat di gambar sekarang, di visual memang walaupun berada di lorong paling perlahan tetapi memotong semua kereta yang berada di lorong sebelah kanan, sama ada lorong tengah maupun lorong laju, Hilal. Dan dalam konteks ini, ke mana sebenarnya bas yang Hilal pilih ni dan berapa masa yang diambil sampai ke destinasi? Okey, untuk perjalanan lebih kurang 60 km. 6 km saya kira lebih kurang dari perjalanan dari highway Sungai Besi ataupun tol Sungai Besi ke tol Seremban, lebih kurang 62 km. Masa yang diambil kurang 32 minit. Itu bermakna purata kelajuan yang dibawa pemandu bas itu adalah sekurang-kurangnya 110 km sejam, yang mana tetap melebihi daripada had laju yang ditetapkan untuk kenderaan berat seperti bas. Ilan nanti akan masukkan semua ni dalam satu cerita untuk dikongsikan, tapi itu saja masa kita ada untuk Agenda Awani. Terima kasih banyak, Ilan. Terima kasih. Baik. Daripada Hilal tadi, saya nak terus pergi kepada rakan saya seorang lagi, Saudari Norsyah, kerana mari kita tengok luahan oleh pengguna dan masyarakat tentang perkhidmatan bas ekspres di media baru. Selepas itu saya akan dapatkan pandangan pengusaha selepas ini. Teruskan bersama Saudari Norsyah.
Baiklah, Cik Kem, dengan insiden kemalangan bas yang berlaku di Bentong baru-baru ini, orang ramai menjadi berang dengan pemandu bas ekspres. Malah ada yang turut memberikan cadangan kepada pihak terbabit untuk mengatasi masalah ini. Dan pengguna di media sosial tidak segan silu memberikan reaksi mereka terhadap isu ini. Dan kalau kita boleh lihat grafik, sikap yang terburu-buru dan mengejar masa pemandu bas serta lori menjadi pertimbangan Hazri kerana ini boleh menyumbang kepada insiden yang tidak diingini. Seterusnya, bermusim, itu yang berlegar di kepala Hafsah Hamid mengenai kes kemalangan bas yang kerap berlaku kebelakangan ini. Puteri Shalia pula, dia berkongsi pengalaman apabila pemandu bas ekspres yang dinaikinya hanya tersenyum sinis melihat penumpang lain terjerit-jerit dengan cara pemanduannya yang sangat laju. Selain itu, Zahra Lee pula katanya pemandu bas juga perlu melakukan pemeriksaan air kencing untuk mengetahui sama ada mereka terlibat dengan najis dadah ataupun tidak. Manakala Hambali Muklas pula mengatakan inisiatif operasi trafik ke atas bas ekspres ini kesannya adalah sementara dan bukannya untuk jangka masa yang panjang dan mungkin boleh memikirkan inisiatif lain. Baiklah, itu antara perkongsian orang ramai mengenai cara pemanduan pemandu bas ekspres dan juga di samping melontarkan idea. Cik Kem. Saudari Norsyah pernah naik bas ekspres? Selalu. Kan? Ya. So, apa pandangan saudari Norsyah dalam 1 ke 10, dalam tahap keselamatan, 10 itu keselamatan terbaik, berapa yang saudari Norsyah akan bagi secara purata? Saya tak boleh nak samakan semua pemandu bas ekspres dengan yang lain. Tapi apa yang boleh saya katakan, secara purata dalam 6 ke 7 macam tu. Okey. Terima kasih banyak Norsyah. Norsyah nampak gayanya ada masih keyakinan yang agak tinggi. Tapi itu pendapat secara purata yang rambang yang Astro Awani pilih. Saya sekarang nak memperkenalkan tamu saya kerana kita perlukan perbincangan pelbagai aspek. Dan kalau saya lihat semua itu, saya nak rangkumkan segala yang Astro Awani dan rakan-rakan saya lakukan itu dengan statistik yang ada. Tidak banyak sebenarnya statistik oleh pelbagai pihak dalam hal ini, tapi yang ada tentunya oleh Polis Diraja Malaysia dan MIROS. Dan saya ambil daripada perbandingan di antara kemalangan membabitkan kematian di antara lori dengan bas. Kalau saya lihat sumber PDRM dan MIROS ini, dari tahun 2002 hingga 2012, kemalangan membabitkan lori itu lebih tinggi dan kemalangan membabitkan bas itu lebih kurang. Tapi dalam konteks ini, masih lagi kemalangan membabitkan bas itu tidak nampak grafnya menurun, tetapi grafnya naik turun dengan pada kadar yang hampir stabil. Dan dalam konteks itu, inilah yang nak kita bincangkan kerana kita mahu makin lama tragedi membabitkan bas. Bukan sahaja kematian, tetapi sebarang kecederaan pun kita tidak mahukan. Kita mahu tolak dia supaya graf itu turun semakin ke tahap kosong. Dalam itu saya nak memperkenalkan saudara Tajuddin Yunus, Presiden Persatuan Pengusaha Ekspres Melayu Semenanjung Malaysia ataupun pembawa. Terima kasih saudara Tajuddin. Saudara Tajuddin sendiri yang menelefon saya untuk diberikan ruang untuk bercakap kerana sejak 2-3 minggu dan beberapa hari kebelakangan ini media massa, media di laman sosial sebagainya banyak yang mengkritik dan menghentam, dan mungkin itu tidak adil pada pandangan mereka yang berkecimpung dalam mengusahakan bas ekspres misalnya, kerana mungkin sandarannya adalah takkanlah hanya beberapa insiden dikaitkan sebagai purata menyeluruh. Adakah semua pengusaha bas ekspres, adakah majoriti pengusaha bas ekspres tidak mementingkan keselamatan? Saya ada masa seminit sebelum kita pergi rehat yang pertama, tapi saya nak minta pandangan umum saudara Tajuddin dalam hal ini. Saya dalam bulan ini saja saya lihat ada 2-3 kemalangan dan saya pun hairan jugalah kenapa ia berlaku berturut-turut dan melibatkan kematian. Tapi setelah saya membuat perniagaan ini hampir 36 tahun, saya nampak dulu masa jalan biasa ni, jalan orang kata jalan persekutuan, kecil pula tu, dan tak adalah seperti jalan raya seperti sekarang. Tapi sekarang ni saya nampak ia berlaku kerana kelajuan. Okey. Kelajuan inilah yang kita kerajaan iaitu SPAD ni hari telah memanggil kita untuk memberi beberapa syarat-syarat ke depan ni tentang nak menghalang daripada kemalangan.
Maknanya siang tadi ada perjumpaan dengan SPAD membincangkan tentang spesifiknya kelajuan bas. Okey, tak apa. Saudara Tajudin, tunggu sekejap. Lepas kembali ini, kita akan bincangkan apa yang dibincangkan dengan SPAD itu dan lebih penting lagi, apakah komitmen pengusaha bas ekspres misalnya untuk mengawal selia dengan lebih rapat, rapi dan teliti supaya kita boleh turunkan, dan sasaran kita tentunya sifar. Tapi kalau nak menuju ke situ pun sekurang-kurangnya graf itu tidak lagi menaik tapi menurun tentang kemalangan dan kemalangan membabitkan kejeraan dan kematian. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menonton Agenda Awani dan tentunya sama ada anda, ahli keluarga anda ataupun sahabat handai anda yang pernah dan masih lagi menjadi penumpang bas, termasuklah bas ekspres. Dan dalam konteks ini, kalau kita tengok statistik yang diberikan oleh MyROS dan juga PDRM, kalau membabitkan bas, maka bas ekspres dan bas persiaran adalah antara penyumbang kepada kemalangan yang membabitkan kematian dan kecederaan yang tertinggi. Dan dalam konteks itu, saya malam ini ingin memberi peluang kepada saudara Tajudin Yunus yang beliau sendiri terpanggil untuk meminta ruang supaya boleh memberikan pandangan seorang pengusaha yang lebih 30 tahun berkecimpung dalam hal ini. Maka saudara Tajudin, tadi soalan yang saya tanyakan sebelum pergi ke rehat itu, kalau saudara Tajudin boleh nak berikan jawapannya sekarang. Ya. Hari ini kita ada satu perjumpaan yang dipanggil oleh pihak SPAD, dan di sana pihak-pihak berkuasa daripada JPJ, MyROS, JKJR, MKJR, semua di situ, polis, itu pegawai-pegawai tingginya, mendengar ataupun mengkaji balik apa yang sebenarnya berlaku, iaitu sempat menyinaraikan segala apa yang SPAD nak buat, dan kita sebagai pengusaha memberi maklum balas. Contohnya macam semua bas ni mulai sekarang mesti wajib diadakan GPS. Okey. GPS ni bagusnya kerana kalau bas tu kemalangan, kita tahu lajuan dia berapa. Kalau dia memandu laju, pihak pengurusan boleh mengambil tindakan. So maknanya akan diwajibkan? Diwajibkan. So kalau laju, majikan tu boleh ambil tindakan dengan membuktikan kelajuannya, dan malah boleh dibuang kerja kalau ia sangat membahayakan. Jadi kita tak nak pergi ke tahap itu. Lepas tu kalau kita hantar kepada SPAD atau SPAD buat sendiri, nanti dia punya pemantauan tu mereka akan buat. Mereka boleh buat, mereka akan sendiri pantau driver tu. Jadi tindakan. Dengan sendirinya pemandu tu akan berubahlah. Kerana mereka telah Dulu pun timbul diskusi tentang penggunaan kotak hitam. Ya. Tapi dengan pelbagai kritikan yang diberikan dan sebagainya, itu tak jadi. I don't think it's good. Tapi yang saya nampak, GPS ni boleh pakai lama. It is relevant. Bagaimana dengan pemantauan secara langsung masa sebenar? Kerana kadang-kadang pemantauan selepas terjadi kemalangan itu sudah tidak boleh membantu mereka yang terbabit. Jadi kalau pemantauan itu, data itu boleh dihantar balik secara langsung ke tempat pusat pemantauan oleh syarikat pengusaha misalnya, maka itu boleh memberikan kita peluang untuk menghentikan dan menghalang terjadinya tragedi. Ada syarikat-syarikat yang memantau siang malam perkara itu, seperti Sunny Express. Mereka ada buat pemantauan. Saya pun ada buat pemantauan waktu siang. Ada staf yang menjaga tu dan membuat dia punya printed dan simpan dalam file, dan kita bagi kepada dia, ataupun kita SMS kepada dia malam tadi di antara pukul 2 pagi hingga 2.15 awak ada lari lebih daripada had. Maknanya tidak ada masalah pengusaha kata ini kos yang membebankan satu alat GPS untuk satu bas dah berapa kali dengan 20. Kita sewa RM100 sahaja
Hanya sekadar 2 penumpang punya tambang je. Sebulan RM100. Bulan RM1 untuk satu bas. Satu bas. Tapi sistem untuk menyelianya untuk di pusat itu Dia pakai komputer, kita punya laptop macam ni pun kita boleh. cukup dah. Di situ macam-macam lah. Pengisian minyak, masa dia idling, ataupun bas tu tak mati enjin sampai pukul 1 malam kita tahu. Lepas tu dia ada lencong mana-mana kita tahu. Semua ada dalam tu. Jadi bukan dipaksa menggunakan ni, kebaikan dia banyak lah. Saya dah pakai lebih kurang 2 tahun dan dapat memantau tentang gerak-geri pemandu ni. Kalau kita juruskan terus kepada pemandu tu, pelbagai laporan, dan saudara Tajuddin pun ada memberitahu itu kepada saya tentang tajuk berita akhbar yang begitu memfokuskan betapa negatifnya pemandu-pemandu bas. Tapi pandangan seorang pengusaha bagaimana? Dia beginilah, 90% of these drivers, 90% adalah Melayu lah. Jadi saya tadi pun cakap dekat mesyuarat tu, 70 to 80% pengusaha Melayu. 90% tu adalah orang-orang Melayu, pemandu tu. Jadi saya rasa kita kena tanamkan nilai-nilai murni kan. Kerana apa, mereka tu insaf apabila benda ni berlaku, mereka insaf. Mereka takut ada yang kena penjara, apa semua ni. Mereka kerja dianggap murni, tiba-tiba kena caci kan. Macam hari ni kan, di Cosmo kata, siapa entah yang kata 30% pemandu ni ketagihan dadah. How can? I've got around 60 drivers lah kata, 60. Seorang tak isap dadah. How come kalau 60 dah jadi, kalau 30% dah jadi 18 orang? Because kita pergi hantar lab air kencing ni, kita panggil dia, dia tak tahu bila kan. Itu secara rawak lah. Rawak. 6 bulan sekali macam tu lah. Baru ni SPAD buat audit, dia kata bagus. Myros datang pun buat audit, kita tunjuk, dia kata bagus. This must be done by every apalah. Tapi mungkin pengusaha-pengusaha lain dia orang buat cara dia lah. Saya pun agak adalah buat. Pasal ini, pasal kita tak maulah kerugian banyak. okey. Satu bas kalau belum habis hutang kan, sebulan dah hilang dia punya income untuk bayar tu RM10,000. Insurannya pula ada yang sampai RM3,000 sebulan. Okey. Lepas tu overhead kan, gaji untuk satu bas pun dekat-dekat RM5,000 lah. Okey. Saudara Tajuddin, saya akan pergi ke rehat yang terakhir, tetapi mungkin nanti kita boleh bincangkan apakah imbangan yang terbaik, kerana kita tak boleh berada dalam satu amalan di mana apabila sesuatu terjadi maka kita hanya melihat pada hanya yang negatif, tapi hakikat sebenarnya semua pihak perlu bekerjasama dalam hal ini. Maka pemandu, pengusaha itu komponen penting dalam industri bas, dan industri bas ekspres misalnya begitu penting untuk pengangkutan rakyat dan pergerakan untuk menuju kelestarian, kerana kita tak mahu semua orang buat kereta sahaja. Dalam konteks itu, apakah model terbaik menuju ke depan? Memasang GPS itu satu permulaan yang baik, tetapi amalan seperti yang dikatakan oleh saudara Tajuddin itu bagaimana nak terapkan supaya ia bukan saja boleh memastikan keselamatan, tetapi juga boleh memastikan suatu perniagaan yang boleh mendatangkan pulangan yang baik kepada semua orang. Dan itu yang kita nak bincangkan selepas ini. Malam ini kita memberikan ruang pada pengusaha bas ekspres, memberikan pandangan tentang bagaimana nak memastikan bahawa kejadian yang menimpa tentang kemalangan dan sebagainya terhadap bas ekspres itu diminimalkan dan terus mungkin boleh menuju tahap sipar seperti yang cuba dilakukan di Sweden. Dan dalam konteks itu, saudara Tajuddin Yunus, Presiden Persatuan Pengusaha Bas Ekspres Melayu Semenanjung Malaysia ada bersama saya. Untuk kelestarian menuju ke depan, naik bas ni bukan saja bagus untuk ekonomi yang lebih boleh mampu
kepada ramai orang, tetapi juga ia memberikan kebaikan dalam mengurangkan pelepasan gas misalnya, kerana kalau semua orang buat kereta maka itu tidak lestari. Tapi dalam konteks itu juga kita mahukan model yang memberikan peluangan kepada semua orang. Maknanya tidak hanya mereka yang tidak ada kerja lain saja perlu pergi kepada pengusaha bas ekspres dan memohon untuk menjadi pemandu bas. Dan kalau kita tengok di negara-negara lain misalnya, di mana undang-undang mereka lebih tinggi dan tahap nilai kualiti perkhidmatan mereka lebih baik, pemandu bas bukan sahaja kerjanya membawa bas tetapi boleh berinteraksi dengan pelancong misalnya dan memberikan sedikit penerangan dan gambaran, malah turun membantu mereka yang kurang upaya untuk naik dan sebagainya, dan ada sentuhan itu. Dan itu pun nilai yang tadi disebutkan oleh saudara Tajuddin. Tapi mungkin secara sepintas selalu ada mengatakan bahawa di sana bolehlah mereka dapat gaji lebih tinggi dan sebagainya, dan mereka boleh dapat gaji lebih tinggi kerana mereka boleh mengenakan bayaran yang lebih tinggi untuk 1 kilometer misalnya. Jadi pandangan saudara Tajuddin hal ini bagaimana? Bagi saya, mungkinlah saya ni dah nak bersara, jadi saya nampak apa yang ada sejak saya mula hingga sekarang ni. Kami meniaga, kami beri 5-star punya bas lah. Tapi kita punya income ni kan tak berapa bagus lah. Pasal kita nak naikkan tambang, orang bising. Lepas tu tak naikkan tambang, kita tak mampu. Jadi actually kalau nak tengokkan tambang, dulu saya mula dulu 1978, 4 sen. Sekarang 8 sen. Alahai. Jadi saya cubalah minta bagi pihak ahli-ahli dan kita jumpalah kerajaan supaya timbang. Jadi kita punya komitmen, kita berjuta, tapi dia punya pulangan tu ciput aja. Bagaimana tentang inovasi? Kerana saya lihat pengusaha yang kreatif tu tiba-tiba, dulu saya tak pernah dengar super VIP. Saya pun dah keliru. VIP, super VIP, super VIP dan sebagainya. Dan itu bagi saya mekanisme untuk membolehkan pengguna memilih untuk membayar lebih bagi keselesaan. Kenapa itu tidak boleh diseimbangkan dengan apa yang dikatakan tadi? Ya, memang kita tak boleh pasal itu syarat-syarat dalam peraturan yang kerajaan beri kan. Jadi kalau kita diberi katakan 8.5 sen, itu sajalah boleh. Baru ni sepatutnya naik 20%, hanya dapat 10%. Jadi bagi saya, apabila kita punya gaji, income company kita kecil, kalau saya tu 30 buah tu, setakat tu je lah. Lepas tu kalau transnational tu 800 buah tu, setakat tu je lah. Jadi bila nak bayar gaji kepada pekerja ni, sikit. Jadi bila dia kerja tu, dia kata, alahai gaji 1,000 lebih, kerja teruk sangat. Lepas tu, tak tahulah saya. Jadi kalau boleh kita nak bagi lebih, tapi kita tak mampu. Berapa kadar yang sepatutnya pada pandangan saudara Tajuddin? Kalau ikutkan kerja mereka tu 3,000 lebih lah. Pasal bagi saya bas saya tu daripada Kuantan ke Kuala Perlis. Okay, it's very far. So maknanya lebih kurang 12 sen sekilometer sepatutnya? Paling kurang? Yes. Okey. Itu persoalan yang perlu difikirkan, dan saya ingin mengulangi bahawa malam ini diberi ruang hanya kepada pengusaha untuk memberikan pandangan mereka kerana liputan media sejak beberapa minggu lalu begitu keras terhadap isu keselamatan dan juga penyeliaan oleh pengusaha. Ada yang mengatakan pengusaha tidak begitu mementingkan keselamatan, tapi kalau saudara Tajuddin mengatakan bahawa kenapa kami mahu rugi sedangkan beratus ribu yang perlu kami tanggung hutangnya kalau terjadinya sesuatu perkara yang menghalang operasi perjalanan bas. Anda boleh hantarkan pandangan anda sendiri, gunakan kuasa pengguna, hantarkan kepada Instagram, Facebook, Twitter ataupun terus muat turun aplikasi Mudah Alih iOS dan Android Astro Awani supaya anda boleh menonton rancangan seperti Agenda Awani secara langsung dengan gadget Mudah Alih anda. Sekian, selamat malam, terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih banyak.